Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Hadi bin Muhammad Syarul Zaman yang memegang nombor matrik AA181921. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai perincian projek seperti informasi projek, jenis pembinaan, kos projek serta pihak yang terlibat dalam pembinaan. Okey, bagi informasi projek, tajuk bagi projek ini adalah rumah tingkat Banglo di Mero Ipoh. Projek ini bermula 1 Jun 2020 dan berakhir pada 30 November 2020. Projek ini mengambil masa selama 6 bulan. Jumlah kos bagi projek ini adalah sebanyak RM270,000. Seterusnya bagi kalender bekerja, setiap hari Ahad merupakan hari tidak bekerja. Selain itu, terdapat juga beberapa hari percutian yang telah kami senaraikan sepanjang projek itu berlangsung, iaitu yang pertama adalah pada 1 hingga 2 Ogos merupakan sambutan Hari Raya Aidiladha. Yang kedua adalah pada 20 Ogos iaitu merupakan awal Muharram. Yang ketiga adalah pada 31 Ogos iaitu merupakan Hari Kemerdekaan. Yang terakhir adalah pada 16 September iaitu merupakan Hari Kebangsaan Malaysia. Jenis pembinaan bagi projek ini adalah bangunan kediaman. Projek ini merupakan sebuah projek rumah banglo. Rumah banglo tersebut berkeluasan 1,740 kaki persegi, di mana panjangnya adalah 64 kaki, manakala lebarnya adalah 42 kaki. Rumah ini mempunyai 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Bilik tidur utama berkeluasan 146 kaki persegi, manakala bilik tidur 2 dan 3 adalah 100 kaki persegi. Seterusnya, bilik tidur 4 pula berkeluasan 81 kaki persegi, bilik air 1 berkeluasan 37 kaki dan bilik air 2 serta 3 pula berkeluasan 30 kaki persegi. Struktur yang digunakan adalah konkrit bertertulang. Jenis dinding digunakan adalah bata. Untuk menutup bumbung adalah dengan menggunakan jenis dek logam. Seterusnya, bingkai bumbung pula digunakan dari jenis besi. Untuk shieling pula, jenis yang digunakan adalah plaster shieling dan pelapis. Di samping itu, jenis tingkap digunakan adalah jenis bingkai tingkap digunakan adalah aluminium dan lain-lain. Seterusnya, jenis pintu yang digunakan adalah pintu kalis air tunggal yang diperbuat daripada papan lapis. Pintu panel pepejal berganda yang dibuat daripada bingkai besi tergalvani dan pintu panel tunggal yang diperbuat daripada bingkai besi tergalvani. Okey, seterusnya adalah kos projek. Yang pertama, banglo level house. Mengambil masa 154 hari yang mengambil kos RM270,000. Projek yang kedua, projek bermula. Yang ketiga, pendahuluan umum. Yang itu terdapat prestasi buat insurans. Seterusnya, menubuhkan dan menyiapkan pejabat tapak. Yang ketiga adalah progress report. Untuk prestasi reward insurans atau bond atau insurans mengambil masa 7 hari dan mengambil kos sebanyak RM10,000. Manakala untuk menubuhkan dan menyingkirkan pejabat tapak mengambil masa 3 hari dan mengambil kos sebanyak RM10,000. Untuk progress report terdapat 6 report. Dan dia report tersebut mengambil sebanyak 3,000 kos, RM3,000. Dan setiap itu mengambil RM500. Minta maaf. Yang keempat adalah penyediaan tapak, iaitu terdapat mobilisasi, pembersihan tapak dan earthwork. Mobilisasi mengambil masa 5 hari. Pembersihan tapak mengambil masa 8 hari. Dan earthwork mengambil masa 8 hari. Untuk penyediaan tapak, mengambil masa 13 hari dan mengambil kos sebanyak RM29,000. Untuk mobilisasi mengambil kos sebanyak RM9,000. Untuk menubuhkan dan menyingkirkan pejabat tapak mengambil masa RM10,000. Dan untuk earthwork untuk
Menubuhkan dan menyingkirkan pejabat tapak mengambil kos banyak RM10,000. Seterusnya bagi housework juga mengambil kos sebanyak RM10,000. Untuk kerja curucuk. Kerja curucuk terdapat penutup curucuk atau rasuk tanah, memotong, timbunan dan blinding. Yang ketiga adalah formwork dan rebar. Dan yang terakhir sekali adalah kerja konkrit. Kerja curucuk mengambil masa 21 hari dan mengambil kos sebanyak RM42,000. Untuk penutup curucuk mengambil masa 7 hari dan mengambil kos sebanyak RM11,000. Untuk memotong timbunan dan blinding mengambil masa 7 hari dan kos sebanyak RM11,000. Manakala untuk formwork dan rebar mengambil masa 14 hari dan mengambil kos sebanyak RM10,000. Dan yang terakhir sekali adalah kerja konkrit yang mengambil masa sebanyak 14 hari dan kos sebanyak RM10,000. Untuk kerja untuk substruktur dan superstruktur mengambil masa 58 hari dan kos sebanyak RM86,000. Kerja substruktur ini dan superstruktur ini terdapat luaran, iaitu pelapisan dan bumbung. Luaran ini mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM20,000. Untuk pelapisan mengambil masa 6 hari dan kos sebanyak RM10,000. Dan untuk bumbung pula mengambil masa 8 hari dan mengambil kos sebanyak RM10,000. Untuk papak lantai pula adalah mengambil masa 20 hari dan kos sebanyak RM18,000. Untuk di dalam papak lantai terdapat sub tapak dan blinding. Selain itu juga terdapat formwork dan konkrit. Saya akan menerangkan untuk sub tapak dan blinding terlebih dahulu. Sub tapak dan blinding mengambil masa sub tapak mengambil masa 10 hari dan kos sebanyak RM9,000. Manakala untuk formwork dan konkrit mengambil masa 10 hari dan kos sebanyak RM9,000. Untuk kerja batu bata. Kerja batu bata ini terdapat dua, iaitu luaran dan dalaman. Kerja batu bata ini mengambil masa 10 hari dan kos sebanyak RM18,000. Minta maaf, ini merupakan 5 dan ini juga 5. Kesilapan teknikal. Kerja batu bata luaran ini mengambil masa selama 5 hari dan kos sebanyak RM9,000. Manakala internal brickwork, iaitu batu bata dalaman, mengambil masa 5 hari dan kos sebanyak RM9,000. Untuk seni bina pula terdapat kemasan lantai dan mengecat. Seni bina ini mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM30,000. Kemasan lantai mengambil masa 7 hari dan kos sebanyak RM15,000. Dan mengecat pula mengambil masa 7 hari dan kos sebanyak RM15,000. Kita pergi seterusnya kepada yang ketujuh, iaitu kerja mekanikal dan elektrikal. Kerja mekanikal dan elektrikal ni terdapat dua, iaitu kerja elektrik dan kerja pempaipan. Saya akan menerangkan kerja elektrik terlebih dahulu. Kerja elektrik ini terdapat mempunyai dua, iaitu wiring dan switch dan soket. Kerja elektrik ini mengambil masa 20 hari dan kos sebanyak RM17,000. Wiring mengambil masa 10 hari dan kos sebanyak RM9,000. Manakala switch dan soket mengambil masa 10 hari dan RM8,000. Untuk kerja pempaipan, ia mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM17,000. Untuk pipe ini mengambil masa 7 hari dan kos sebanyak RM9,000. Dan seterusnya adalah pembersihan lekapan, iaitu mengambil masa 7 hari dan RM8,000 dan mengambil kos sebanyak RM8,000. Maaf, ini 34. Silapan teknikal lagi. Kita balik ke siap dibina. Siap dibina ni mempunyai 3, iaitu tukang kayu, kerja plaster dan kerja menghias. Siap dibina ni mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM26,000. Kita akan balik ke tukang kayu, iaitu joinery.
Tukang kayu mengambil masa 6,000 dan kos sebanyak 8,000. Untuk kerja plaster, ia mengambil masa 7 hari dan kos sebanyak 8,000 juga. Untuk kerja menghias, ia mengambil 7 hari dan kos sebanyak 10,000. Untuk seterusnya, yang ke-9 adalah infrastruktur, iaitu yang pertama adalah jalan dan longkang, yang kedua adalah bekalan meter TMB dan air. Infrastruktur ini mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM30,000. Kita akan pergi yang pertama untuk infrastruktur, iaitu jalan dan longkang. Jalan dan longkang mengambil masa 14 hari dan kos sebanyak RM30,000. RM30,000. Dan seterusnya iaitu untuk bakalan meter TMB dan air tiada hari, dan itu bergantung pada TMB dan lembaga air. Seterusnya iaitu yang ke-10 adalah pengujian dan pentauliahan. Dia mengambil masa 3 hari dan tiada kos yang dikenakan. Dan akhir sekali adalah projek siap, iaitu projek tamat. Okey, kita beralih kepada 1.4, iaitu pihak yang terlibat dalam pembinaan ini. Iaitu yang pertama adalah klien. Klien iaitu pihak yang terlibat adalah kerajaan, manakala kontraktor terdapat 2. Kontraktor utama dan subkontraktor. Okey, untuk kontraktor utama diketuai oleh Jebung Housing Development Sdn Bhd. Untuk subkontraktor pula ialah DKLS Construction Sdn Bhd. Seterusnya yang ketiga adalah profesional. Profesional ini terdapat 3 syarikat, iaitu Arkitek Dim Poi Koi, CNR Building Surveying, dan yang ketiga adalah Saintex Meru. Dan supplier, iaitu bekalan bahan untuk projek ini adalah Selibing Sdn Bhd. Seterusnya yang keempat adalah, yang kelima adalah manufacturer. Manufacturer adalah dari Irit Malaya Sdn Bhd, dan akhir sekali adalah konsultan, iaitu perunding daripada NT Consulting. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hariani Alfida dan saya akan membentangkan berkenaan dengan house plan. Okey, untuk jenis rumah yang kami pilih ni ialah jenis rumah yang berpenjuru atau corner unit. Struktur yang digunakan adalah struktur bertertulang, dan jenis dinding ini menggunakan untuk rumah tersebut ialah batu bata. Untuk reka bentuk banglo ini, iaitu banglo setingkat, mempunyai 4 bilik dan 2 bilik air, dan saiz lot minimum 74 kaki darab 60 kaki. Luas tapak binaan ini sebanyak 57 kaki darab 33 kaki. Sebanyak 122 meter PS ataupun 1318 kaki PS. Okey, untuk pengetahuan, yang saya sebut MPS tu adalah meter persegi dan KPS adalah kaki persegi. Tentang project planning. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sekarang saya nak terangkan tentang project planning and scheduling untuk projek yang saya telah buat. So before kita nak buat project planning and scheduling ni, kita perlu ada work breakdown structure, iaitu kita kena ada benda ni lah. So apa yang ada dalam work breakdown structure ni, saya ada sebanyak 11 komponen, di mana untuk yang topik yang besar adalah bungalow level house ini pun, project start, general preliminaries, kita ada site preparation, kita ada piling works, kita ada substructure and superstructure, kita ada M&E works, iaitu mechanical and electric works, kita ada completion of building, kita ada infrastructure, kita ada testing and commissioning, and kita ada project finish. So project finish dan project start ni adalah limestone untuk kita punya project. So kita akan terus pergi pada WBS tadi. Kita akan letakkan dekat bahagian tasnim ni. Dekat bahagian tasnim kita akan letak tajuk-tajuk besar tadi dengan subtopik dia. Okay, bungalow level house ini pun kita letak, yang kita ikut je turutan tadi. Project start, general preliminaries,
performance bonds, kita tulis subtopik dia balik, establish and removal of site, progress report. So progress report ni saya ada 6 sebab jangka masa untuk kita siapkan projek kita ni adalah sebanyak 6 bulan. So setiap kali 1 bulan kita akan buat satu meeting. So kat sini kita ada progress report dia adalah sebanyak 6 kali. So kemudian kita ada separation, kita tulis kat situ. Okey, kemudian duration ni telah kita letak, mana kita ikut daripada WBS structure WBS tadi tu, mana kita letaklah balik. Kita letak 154 days, 130 days untuk performance range, performance bonds 7 hari, establish and removal of site 3 hari. Report ni adalah kita ambil sebanyak 1 hari. Kemudian kita akan buat dekat bahagian task mode ni, kita akan buat di auto schedule. So bila kita buat di auto schedule, dia akan set sendiri bahawa kita akan start pada 1 bulan 6 dan berakhir pada 30 bulan 11. So kos adalah sebanyak 270,000 dan semua kos-kos di bawah ni kita ikut seperti dalam work breakdown structure tadi, iaitu WBS. Okey, kita akan sambung. Kemudian kita akan sambung daripada preparation, kita akan sambung mobilizations, kita ada site clearance, kita ada earthworks. So kemudian kita ada piling works, kita ada pile caps, ground beams, kita ada cut off pile and blinding. So kita taruh balik formwork and rebars, concrete works, superstructure and superstructure. Yang mana dalam superstructure and substructure ni kita ada external, iaitu dalam external kita ada cladding dan kita ada roofing dan kita ada floor slab. Kemudian kita isi balik apa yang ada dalam work breakdown structure tu, kita isikan duration. Kemudian start dan finish ni dia akan atur schedule dan kita akan letakkan cost lah. Kemudian kita pergi yang seterusnya, iaitu sub base and blinding. Kita isikan formwork and concrete, brickwork, external brickwork, internal brickwork, architecture. Dalam architecture kita ada buat kerja-kerja floor finish untuk lantai, kita ada painting. Kemudian kita masukkan mechanical and engineering works. Kita detailkan pasal electric work. Electric work tu ada apa? Wiring, switches and socket. Okay, kita akan masukkan plumbing. Dan kita isi juga macam biasa durations, berapa hari, dan start finish ni dia akan automatic lah. Dia akan aturkan berapa yang kita tetapkan dia punya duration. Kemudian kita masukkan cost dia jugalah. Kemudian kita akan sambung balik. Kita akan masukkan piping, sanitary features, completion of building. Dalam completion of building kita ada buat joinery, plastering and decorating, yang mana kita buat pada bahagian walls. Kita ada buat infrastructures, yang mana infrastructure ni ada road and drainage, TNB and water supply, testing and commissioning, dan akhirnya project finish. Okay. Dalam kita nak buat MS project ni, kita kena ada project start dan project finish, sebab dia adalah limestone untuk kita buat project tu. Kalau tak adanya project finish dan project start, kita tak boleh tahu jangka masa berapa lama untuk project kita ni siap. Okay. Lepas tu kita isi balik dia punya duration, berapa banyak kita ikut dalam work breakdown structure WBS. Tu start and finish dia akan automatic. Kemudian kita akan masukkan cost macam biasalah. Okay, untuk TNB and water supply ni kenapa kita letak kosong? Sebab TNB and water supply tak masuk dalam construction process. So itu sebab kita tak payah masukkan dia punya harga. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk penerangan project planning and scheduling. So sekian. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Azhari dan hari ini saya akan terangkan tentang S-curve physical dan juga S-curve financial. Okey, S-curve physical ni dia berkisar tentang percentage complete. Percentage complete tu maksudnya jumlah kerja yang siap iaitu 100%. Iaitu ini adalah total accumulation percentage complete iaitu 100%. Okey, sekarang kita ada 27 minggu. 27 minggu ni bersamaan dengan 6 bulan. So, maksud dia minggu pertama kita telah siapkan sebanyak 3% kerja. Minggu kedua kita siapkan 4% kerja dan seterusnya macam tu sama. Okey, kumulatif percentage complete adalah total minggu sebelum tu dan minggu yang sekarang. Okey. Data asal adalah percentage complete. Kumulatif percentage complete, cumulative actual dengan cumulative percentage actual ni adalah data yang ditambah. Okey. Kalau kita refer kepada graf yang dah terhasil iaitu S-curve physical berdasarkan percentage complete, kita dapat tengok bawah ni duration
ini cumulative percentage complete dan graf ni adalah graf percentage complete. Tapi dekat graf ni dia ada yang atas ni adalah percentage complete dan bawah ni adalah actual punya graf. Okey, maksud dia dekat atas ni kerja yang kita buat tapi yang kita anggarkan, yang kita estimate. Oh, dekat tapak dia akan siap macam ni. Tapi yang graf sebetulnya adalah yang di bawah ni. Graf yang sebenar-benarnya akan terjadi, iaitu sama juga yang kita akan estimate disebabkan ini adalah kerja khusus. Okey, seterusnya adalah as curve financial. As curve financial kita akan berkisar tentang kos, iaitu total kos kita adalah sebanyak 270,000. Okey, sama juga macam tadi ada 27 minggu iaitu bersama dengan 6 bulan, iaitu minggu 1 kita estimate bahawa kita akan menggunakan sebanyak RM9,071.43 untuk minggu pertama. Tapi actual cost kita kemungkinan akan sama, iaitu sama juga kita anggarkan. Okay, sama juga pada minggu-minggu seterusnya. Okay. So kalau kita tengok dekat graf S-curve financial, dia akan jadi macam ni. So bawah ni sama juga week, iaitu duration dia, dan tepi ni adalah cumulative cost. Okay, so yang warna orange ini adalah cost yang kita estimate, kos yang kita anggarkan, kos yang kita rasa dekat tapak mungkin akan jadi macam ni. Tapi yang bawah ni pula adalah actual cost. Actual cost tu maksud dia kos sebenar yang akan terjadi sepanjang kita punya projek. Okay, so itu adalah dua S-curve, iaitu S-curve physical dan juga S-curve financial daripada saya. Sekian, terima kasih.